Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 21 cabang iman yang ke-14. Rasanya betul dah. Betul dah? Baik. Katanya cabang iman yang ke-14 adalah beriman bahawa wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas radhiyallahu anhu yang disepakati sahih, maksudnya muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalangan kamu sehingga aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah insan yang dikasihinya melebihi ibu bapa dan anaknya serta seluruh manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-14 adalah beriman bahawa wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diwajibkan. Maka kita kena percaya, kita kena pegang kemah-keming dalam hati kita bahawasanya wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib setiap orang Islam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagaimana kita manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada dia supaya dia menyampaikan wahyu tersebut kepada umat dia. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Cuma diwahyukan kepada aku bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih melainkan seorang yang
akhlak dia, sifat dia memang cukup sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah. Allah Subhanahu wa taala memilih daripada ramai-ramai anak cucu Nabi Allah Ismail puak Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah Taala memilih Quraisy daripada puak Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Allah Taala memilih Bani Hashim daripada puak Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala memilih aku dari kalangan Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah. Pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih melainkan orang yang cukup sempurna. Dalam kita menceritakan tentang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya perlu kita kena menceritakan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana hati manusia memang telah diciptakan, dia akan rasa kasih, dia akan rasa sayang kepada setiap orang yang berbuat baik kepada dia. Dalam perkataan orang Arab menyebut jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ni diciptakan suka sayang kepada orang yang buat baik. Kalau orang tu buat baik kepada kita, kita akan suka kepada dia. Kalau orang dah buat baik kepada kita, kita tak suka. Ni apa hak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati kita. Kita buat contoh mudah. Baru ni kita gaya. Kita kalau misalnya ada jemputan lah, rumah terbuka apa semua, tak kira lah. Kawan kita ajak pergi. Kalau kawan kita yang memang lambat nampak kita, habis tangan kaki akak belaka, layang sungguh kita. Lambat dia ajak jemput kita pergi rumah dia, memang kita pergi. Hati kita gembira kalau pergi rumah dia layang sungguh. Tapi kalau ada kawan kita memang dia ajak pergi, tapi sampai rumah dia, wak dah layang je, wak macam tak kenal. Memang tahun tu kita pergi, rasanya tahun akan datang jadi berat rasa nak pergi. Sebab hati kita tidak gembira apabila orang tu tidak buat baik kepada kita. Apabila orang buat baik kepada kita, hati kita gembira. Sebab itulah ketika kita bercakap tentang cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Sebagaimana yang kita khabar Allah Subhanahu wa taala khabar dalam Quran tadi, qul innama ana basyarum mithlukum. Cuma perbezaannya Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, manakala kita tidak mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mungkin ada sebahagian daripada kita Allah Ta'ala bagi ilham. Okey, itu masalah lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah. Jadi apabila dia adalah pilihan Allah, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih melainkan hak yang betul-betul sempurna. Kita tidak akan pilih untuk harta wakil kampung kita, kalau sekiranya negara nak seorang dalam kampung untuk buat pertandingan apa, kita tidak akan pilih orang ikut dang. Kita akan pilih orang yang cukup, kita rasa memang kita cukup percaya kepada dia. Kita akan pilih mana hak yang kita percaya. Baik, ni kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui segala-galanya, pasti dia akan pilih lelaki seorang hak yang cukup sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok kepada akhlak dia, memang orang yang cukup hebat. Memang orang yang cukup hebat daripada sudut akhlak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah ataupun suruh kepada kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ketika mana dia suruh kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebenarnya dia berakhlak dengan akhlak yang mulia sebelum daripada disuruh kepada kita lagi. Maksudnya sebelum daripada dia dilantik menjadi Rasul, dia mempunyai akhlak yang cukup mulia. Dia akhlak yang mulia bukan setakat membalas kebaikan orang yang buat baik kepada kita, bahkan lebih daripada itu,
membalas keburukan orang yang buat buruk kepada kita dengan kebaikan. Dan itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di antara perkara yang membantu untuk kita melahirkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita kena mendalami tentang ataupun kita kena mengkaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu mana kau peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kenapakah agama kita mewajibkan kepada kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana terlalu besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Besar tak besar? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita umat Islam, orang beriman akan mendapat kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Akan mendapat kebahagiaan di negeri yang kekal abadi adalah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita kena balas kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba kita tengok dalam hadis ni. Rasanya hadis ni banyak kali dah kita dengar hadis ni. Tak ada sebahagian daripada kita ingat apa dah tahu hadis ni. Tengok kata Rasulullah, tidak sempurna iman salah seorang di kalangan kamu sehingga aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah insan yang dikasihinya melebihi ibu bapa, melebihi anaknya, serta seluruh manusia. Kita ada orang dalam kehidupan kita, kita kasih. Pastinya kalau orang tu orang normal lah, orang biasa lah, mak dia hak yang paling dia kasih, ayah dia. Apabila boleh anak hak yang dia kasih. Kasih ke bini, Allah Rabbi, ramailah kita kasih kepada orang tu, kasih kepada orang ni. Kita kena ingat, tidak sempurna iman salah seorang di kalangan kita melainkan dia kena kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Dia kena kasih Rasulullah melebihi daripada dikasih kepada mak dia. Bukan maksud kena benci mak, bukan. Mak tu memang kena sayang lah, tapi kena sayang Rasulullah melebihi daripada seseorang tu sayang kepada mak dia. Dia kena sayang Rasulullah melebihi daripada dia sayang kepada ayah dia, melebihi daripada dia sayang kepada anak dia, sayang kepada isteri dia, sayang kepada seluruh manusia. Bahkan mesti dia kena sayang Rasulullah melebihi daripada disayang kepada diri dia. Ini disebut dalam hadis. Ketika mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an dia khabar kepada Rasulullah, la anta ahabbu ilayya minan nas illa min nafsi, atau kama qala. Maksudnya, wahai Rasulullah, yang paling aku kasih sekali berbanding dengan seluruh manusia. Tapi diri aku tak dah. Maksudnya diri aku memang aku pasti kasih lagi dah berbanding denganmu. Kata apa? Kata Rasulullah, la ya Umar, belum lagi wahai Umar. Lepas daripada tu kata Sayyidina Umar, lebih aku kasih sehingga kan diri aku sendiri. Lebih daripada diri aku sendiri aku kasih kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar. Barulah sempurna wahai Umar. Maksudnya dia kena kasih Rasulullah melebihi daripada segala-galanya, sehingga melebihi daripada diri dia sendiri. Dan kalau kita fikir, memang betul, memang benar. Kita kena kasih Rasulullah melebihi daripada kita kasih kepada diri kita. Kerana diri kita mendapat kebahagiaan, ketenangan adalah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud kita kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi kita kasih kepada mak kita? Okey, contoh paling mudah adalah ketika mana berlaku pertembungan di antara tuntutan mak kita dan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita kena mengutamakan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan tuntutan mak kita. Jangan sekali-kali kita mengenepikan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengutamakan tuntutan ibu kita. Agama Islam adalah agama yang cukup menekankan supaya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sehingga kan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang Allah Ta'ala sertakan beriman kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Taala telah menetapkan bahawa jangan kamu sembah melainkan dia. Okey, itu masalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu wa bil walidaini ihsana, dan kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Allah Taala sertakan buat baik kepada kedua ibu bapa dengan beriman kepada dia, dengan beribadat kepada dia. Ini membuktikan bahawasanya tingginya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tapi ketika mana berlaku pertentangan di antara kehendak ibu kita, kehendak ayah kita dengan kehendak agama, maka mesti kita kena mendahulukan kehendak agama berbanding dengan kehendak ibu dan ayah kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam menderhakakan Allah Subhanahu wa taala. Memang agama kita suruh kita buat baik kepada mak, agama kita suruh kita buat baik kepada ayah. Tapi kalau sekiranya apabila kita buat baik kepada ayah kita, buat baik kepada mak kita menyebabkan agama kita rosak, maka kita kena mendahulukan agama kita berbanding dengan ibu bapa kita. Okey, itu di antara maksud kita kena mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding ibu kita, berbanding ayah kita, berbanding anak-anak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebahagian daripada masyarakat kita disayang kepada anak, tapi dalam masa yang sama anak saat ni melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan agama. Ini adalah satu kesilapan di dalam menyayangi anak. Memang agama amat menekan supaya kita sayang kepada anak kita. Ada anak kita, mestilah kita kena sayang. Tapi jangan sekali-kali kita membiarkan anak kita melakukan suatu perkara yang dilarang oleh agama tanpa kita tegur kerana atas alasan kita sayang kepada anak. Itu adalah satu kesilapan. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia membiarkan anak dia mendedahkan aurat. Sebab terlalu sayang kepada anak. Nak marah tak boleh, sayang kepada anak. Biar lagu tu. Sedangkan apa hak yang dituntut oleh agama adalah menutup aurat. Nabi SAW menyebut sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan daripada penghuni neraka hak yang belum aku melihat lagi. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukh. Di antara golongan hak yang belum aku tengok lagi adalah perempuan yang mana dia berpakaian tapi dalam masa yang sama adalah bertelanjang, berjalan lenggang-lenggok. Jadi sekarang ni, apa hak yang dituntut oleh agama, kita sebagai ibu bapa suruh anak kita tutup aurat. Jadi kalau sekira anak kita nak buka aurat, maka kita kena utamakan tuntutan agama. Kita kena utamakan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis Anas radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Maksud As-Sahihain Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Al-hadis. Maksudnya, 3 perkara yang ada pada seseorang, dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertamanya, Allah dan Rasul lebih dia sukai berbanding selain daripada keduanya. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman hak yang ada dalam jiwa kita, hak yang ada dalam diri kita sebenarnya ada kemanisan. Ada kemanisan. Namun bukan semua orang hak yang dapat merasakan kemanisan tersebut. Ya, manis himang ni dia bukan macam manis gula. Bukan macam manis gula. Gula manis-manis tak boleh kok. Bahan nyakit lagi kan. Jadi takut orang hak yang ada kecil manis, awak cakap gitu, tak kena lah. Ambo tambah kemanisan himang, takut kena kecil manis, tak boleh cakap gitu. Ni bukan kemanisan hissi, dipanggil kemanisan ma'nawi. Di ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi di dalam jiwa orang beriman. Dia ada kemanisan iman sebenarnya. Cuma orang yang nak dapat kemanisan iman, dia ada syarat dia. Syarat yang pertama adalah sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti Allah dan Rasulnya lebih dia kasih berbanding dengan selain daripada keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebenarnya
tanda seseorang tu kasih kepada Allah dan Rasulnya ada. Di antara tandanya adalah dia membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia membantu? Maksud dia membantu adalah yang pertama sekali, dia tidak mengabaikan agama. Dia orang yang membiarkan agama, lock agama, tidak belajar, tidak mengkaji. Orang ni adalah orang yang tidak membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah ketika mana ada golongan-golongan yang tertentu yang menjadi musuh agama, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berdiam diri. Yang ketiganya, ketika dia melihat sebahagian daripada saudara Islam dia, saudara seagama dia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia meletakkan tanggungjawab di atas diri dia untuk membimbing orang tersebut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ni termasuk dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, di antara tanda seseorang tu cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dia mengutamakan perintah Allah dan perintah Rasul berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Dan Amma pernah buat contoh sebelum daripada ni, kita buat pernah contoh. Biar kita nak contoh pula sekali lagi. Dia kan di tempat kita ni, apabila hari raya, di antara adat di tempat kita adalah saling menziarahi di antara satu sama lain. Ni dah habis lagi rumah terbuka dah habis lagi rumah terbuka di tempat kita Faham? Kita ziarah, mung pergi ziarah aku pergi ziarah mung. Comel sebenarnya, tak ada masalah, bukanlah benda salah. Tapi tahu tak? Tahu tak? Ada sebahagian daripada orang menghukumkan perbuatan tersebut adalah salah di sisi agama. Tahu ke tak? Okey, sebelum daripada ni, di antara isu yang dibangkitkan, baru lagi dibangkitkan adalah bid'ah salah ziarah kubur pada hari raya. Betul tak gitu? Di antara isu yang dibangkitkan adalah tak boleh ziarah kubur pada hari raya. Alasannya adalah salah kita mengkhususkan sesuatu ibadat di dalam suatu waktu, sedangkan tidak ada pengkhususan daripada agama. Memang ada tuntutan daripada syarak supaya ziarah kubur. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu memang aku larang ziarah kubur, tapi sekarang boleh ziarah. Jadi sebenarnya ada tuntutan daripada agama ziarah kubur. Tiba-tiba di tempat kita orang pergi ziarah hari raya, jadi dia khususkan pada hari raya ziarah kubur. Tu jadi bid'ah. Tak boleh sudah. Okey, beres, selesai satu masalah. Tahu tak? Sebenarnya ada juga sebahagian, hamba bukan berpegang pandangan tu. Hamba nak raya ada orang khabar lagu tu. Hamba tak. Hamba bukan pegang gitu, cuma kita nak khabar. Dan sama juga sebenarnya, orang yang ziarah kubur mengikut kaedah dia, orang yang larang ziarah kubur pada hari raya, sebenarnya mengikut kaedah dia tak boleh juga pergi ziarah sama sendiri. Sebab memang ada tuntutan ziarah sama kita orang hidup. Tapi tidak ada pun dalil yang menyuruh kita ziarah pada hari raya secara khusus. Tak bolehlah kita mengkhususkan hari raya ziarah. Jangan main. Kalau ikut kaedah dia, dah siapa yang di tempat kita nak ziarah pada hari raya? Habis ziarah belaka. Baik, hamba bukan nak khabar pegangan hamba lagu tu. Nak khabar dia, ada sebahagian daripada orang yang berpegang dengan pegangan tersebut. Benda nak khabar tadi dah ingat dah dah ingat dah. Nak khabar benda tadi Okey, gini kita nak contoh. Baru teringat balik ujung. Kan hari raya ni kan mu pergi ziarah aku pergi ziarah mu. Lepas tu, apabila mari ziarah, salam tuan rumah. Salam. Salam habis, laki puang pun salam belaka. Di tempat kita, salam belaka, laki puang pun salam belaka. Baik, sedangkan kita tidak boleh bersalam, kita tidak boleh bersentuh. Kalau sekiranya kita orang lelaki, kita tidak boleh bersentuh dengan perempuan hak yang tidak halal bagi kita. Bukan hak yang mahram kita, tak boleh. Bukan isteri kita, tak boleh. Tak boleh kita nak sentuh. Itu kita kena ingat. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang sahih, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Demi Allah, sesungguhnya ditusuk di kepalamu dengan jarum daripada besi, itu adalah lebih baik daripada dia menyentuh tangan perempuan yang tidak halal bagi dia.
Baik. Cuma ada sebahagian daripada kita salang kau atas alasan dia. Atas alasan takut nak jaga muka air muka orang yang Allah tangan kita kau. Tu alasan dia. Dah anak kawan-kawan mari, kawan-kawan anak, bukan anak kawan. Kawan-kawan anak kita, hak lelaki hak puang mari rumah. Lepas tu tengok ayah dia ni pakai Allah belaka tangan. Nak salam. Kalau hak lelaki tak apalah orang puang. Dah kita pun nampak dia Allah, kita Allah retek lah. Tapi dak dang. Nak pecak piuh. Biarlah pakai piuh lah Allah. Sebab apa? Sebab nak jaga air muka dia. Kalau kita tak Allah malu. Darurah tu. Bahang darurah tak setarang dah. Ni ada sebahagian daripada kita guna alasan tersebut. Tu sebenarnya salah. Tu salah. Sebab dia salah. Okey, yang pertama sekali kita tengok daripada segi hukum. Segi hukum tidak boleh kita bersalah. Jadi ketika ada sebahagian daripada anak dara hak juruh telah joknya Allah tangan untuk salah dengan kita. Baik, kita sekarang ni dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, kalau sekiranya kita salang dengan dia menyebabkan salah di sisi agama. Pertimbangan yang kedua, kalau tak salang menyebabkan dia malu. Okey, mana hak yang perlu kita kena utamakan? Kita kena utamakan manusia ke ataupun kita kena utamakan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang hak yang sempurna iman adalah dia akan mengutamakan Allah dan Rasulnya berbanding dengan manusia yang lain. Sebenarnya masyarakat kita kalau kita kabur molek tak ada masalah. Kalau kita kabur molek, ya Allah tangan tu kita kabur molek, payah dia kabur molek. Kabur molek kita tak disalang benarnya. Kalau nak salang juga tak apa lah. Kita masuk Pinang. Payah dia. Kita dah disalang kat jak molek. Sebab hukum dia haram. Bukan puak cik tak mau salang, puak cik nak sangat salang. Sebab lama dah puak cik tak pegang tangan anak dara. Kabur gitu. Kalau nak salang juga tak apa. Habis gaya nang ni kita masuk Pinang, nikah lalu. Memang halal. Pakai tu cara penyelesaian dia. Okey, habis. Gura-gura. Orang pun suka, kita pun buat lolok je. Tak nak jaga air muka dia, tak mui malu je. Okey. Seterusnya hadis dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu taala an, kata Anas, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala يا رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها فقال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببته الله. Katanya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak menyiapkan puasa dan sedekah yang banyak, melainkan aku benar-benar cintakan kepada Allah dan Rasulnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Anas bin Malik menceritakan satu ketika ada seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dia kepada Rasulullah, tanya bilakah berlaku kiamat. Dia sebenarnya ada beberapa cerita yang mana ada beberapa orang sahabat tanya Rasulullah tentang bilakah berlaku kiamat, dan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza. Semua kita tahu di antara rukun iman adalah beriman kepada hari kiamat. Bila berlaku Allah Taala lebih mengetahui. Tapi yang pastinya Allah Taala kata dalam Quran, kiamat akan berlaku baghtah, secara mengejut. Dia datang secara mengejut. Bila kau berlaku kiamat? Kalau zaman kita sebenarnya jauh lagi dengan bila kau berlaku kiamat. Zaman kita ni, kita duduk di zaman kita ni sebenarnya dengan kiamat jauh lagi. Sebab dia kita tidak sampai lagi kepada satu zaman yang mana tidak ada orang yang menyebut Allah di atas muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat melainkan tidak ada orang yang berkata Allah di atas muka bumi. Di tempat kita berlambak lagi orang kata Allah. Ramai lagi orang yang sembahyang bang. Jauh lagi kita dengan kiamat. Baik, jadi ada seorang sahabat mari jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawapan dia kadang-kadang ditengok kepada orang yang bertanya. Yang mana orang bertanya tentang bila kau berlaku kiamat, tapi Rasul jawab lain. Rasul tak khabar bila kau berlaku kiamat. Rasul tak khabar aku tak tahu. Tapi Rasul pusing kepada pertanyaan yang lain.
Kata Rasul, dah buat persiapan benda tentang untuk menghadapi hari kiamat. Rasul tak khabar pun Allah Ta'ala lebih mengetahui apa semua sekali. Sebab tu disebut dah dalam Al-Quranul Karim. Tapi masih lagi bertanya. Maka Rasul tanya pula kepada dia benda yang lebih manfaat kepada dia. Benda apakah yang membuat persiapan untuk menghadapi kiamat. Lalu tu dia sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya aku beramal gak, kata dia kata aku beramal juga, aku buat gak ibadat, tapi bukanlah banyak sangat aku berpuasa, bukanlah banyak sangat aku sembahyang, tapi aku ingat saja dalam hati aku ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Mung akan bersama dengan orang yang mung cinta. Kita kena ingat satu perkataan Rasulullah, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Mung akan bersama dengan orang yang mung cinta pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, perawi hadis ni. Dia kata, demi Allah, tidak ada suatu kalimah yang paling kami gembira yang keluar daripada mulut Rasulullah berbanding dengan kalimah ni. Memang hak ni hak yang kami gembira sekali. Tidak ada perkara hak yang kami gembira setelah daripada kami memeluk agama Islam, setelah daripada kami beriman, melainkan kami mendengar daripada mulut Rasulullah perkataan ni. Kerana dia, kerana dalam jiwa kami ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kami meyakini bahawasanya kami akan bersama dengan Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkataan anta ma'aman ahbabta. Mung akan bersama dengan orang yang mung sayang, yang mung cinta. Perkataan ni sebenarnya kita kena hidupkan dalam rumah tangga kita. Apa maksud kita kena hidupkan dalam rumah tangga kita? Kita kena didik anak kita supaya mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Supaya anak kita akan dihimpun bersama dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita didik anak kita, kita biarkan anak kita mencintai selain daripada Allah dan Rasulnya. Mencintai artis, mencintai pemain bola, mencintai uping-iping. Macam-macam. Macam-macam kan budak kan diterbiah dengan perkara tersebut, akhirnya dicinta kepada perkara tersebut. Jadi kita kena terbiah anak kita dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, supaya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lagu mana cara dia? Adalah kita kena menceritakan kepada anak-anak kita tentang hebatnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Lah ni banyak terjemahan. Kita buka hadis, tengok lagu mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu manakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perempuan. Lagu manakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak. Lagu manakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang tua. Lagu manakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia. Lagu manakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan musuh dia. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarga dia, kepada isteri dia, dan aku adalah orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap isteriku. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana akhlak Rasulullah terhadap budak. Ketika mana ada adik Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, dia ada burung jiak. Burung jiak dia mapuh. Budak dia sayangkan ke burung jiak dia. Burung mapuh, jadi nengung budak. Rasulullah pemimpin negara, orang yang ditakuti, disegani, bukan setakat oleh kawan, bukan oleh musuh. Tengok budak kecil nengung. Rasul tidak abaikan. Rasul pergi kat budak tu, hiburkan hati dia. Kata Rasul, ya Umair, ma fa'alan Nughair. Umair, nama Rasul Rasul kata, Rasul letak kunyah dia, ya Aba Umair, wahai bapa Umair. Ma fa'alan Nughair, lagu mana keadaan burung jiak ni. Tengok Rasul cuba hiburkan hati kanak-kanak. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid, Rasul jalan di Madinah, tiba-tiba ada seorang perempuan tua tahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah jalan. Rasul layak. Rasul dengar apakah hajat dia. Apabila ada orang puang tua nak jumpa dengan Rasulullah, Rasul akan bawa ikutlah di mana tempat yang nak jumpa. InsyaAllah kita akan jumpa.
Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang hak yang sombong, bukan orang hak yang pegang diri. Cuba kita dedahkan akhlak-akhlak tersebut kepada anak-anak kita hak yang masih lagi kecil, supaya anak kita membesar dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar di akhirat nanti dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya ketika mana ada dah benih dalam jiwa anak-anak kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia membesar dengan benih tersebut dan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama dengan Rasulullah, sekurang-kurangnya dia dapat memberi syafaat kepada kita. Sekurang-kurangnya anak kita dapat memberi syafaat kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di antara cabang iman adalah kita kena beriman wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, cabang iman yang ke-15, beriman bahawa wajib memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan meninggikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, maksudnya dan kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya. Agama kita amat-amat menekankan supaya kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita kena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di antara tanda seseorang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan berselawat. Itu di antara tanda seseorang tu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruh." Terjemahannya, maka orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya juga menolongnya. Tengok ada perkataan wa 'azzaruh, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian daripada segelintir orang ataupun umat Islam di zaman kita ni, dia jadi eligik lah. Kalau memuliakan Rasulullah, tak boleh dia. Awak pun memuliakan Rasulullah, terus dia baca hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam. Mung jangan melampau memuji aku sebagaimana melampaunya puak-puak Kristian memuji Isa bin Maryam. Tak boleh. Sebenarnya hak tu tak betul. Hak yang betulnya adalah wajib setiap orang beriman kena memulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok hak yang Rasul larang dalam hadis tersebut, memuji dia sebagaimana puak Kristian memuji Isa bin Maryam. Lagu mana cara puak Kristian memuji Isa bin Maryam? Yang mana puak Kristian dia mengangkat Isa bin Maryam seperti Tuhan. Hak tu hak yang dilarang. Manakala kita umat Islam, kita tidak mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Tuhan. Baik. Bahkan dia adalah manusia, hamba Allah, utusan Allah yang wajib kepada kita memuliakan dia. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, tahu tak di sana ada hadis yang sahih. Tengok, nak ayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup memuliakan Rasulullah. Di sana ada hadis sahih yang menyebut bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jatuh ludah Rasulullah ambil lama di tubuh. Biasa dengar tak hadis ni? Biasa dengar. Berebu apabila Rasul ambil wuduk, berebu ambil air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam lama di tubuh. Biasa dengar tak hadis ni? Hadis ni disebut di dalam kitab Sahih Bukhari. Tengok. Itu membuktikan bahawasanya tingginya sifat memuliakan kepada Rasulullah yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Abu Sufyan, ketika tu Abu Sufyan adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata lagu mana? Dia kata, aku tidak pernah melihat di kalangan manusia seorang yuhibbuhu ashabuhu kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah pun melihat seorang yang mana kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia kasih kepada dia sebagaimana kasihnya sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat nama dia Zaid bin Dathinah telah ditangkap oleh musyrikin Mekah,
Akhirnya keputusan musyrikin Mekah nak jatuh hukuman bunuh. Maka musyrikin Mekah bawa Zaid bin Dathinah keluar di Tan'im, tempat biasa orang ambil niat ihram. Keluar di Tan'im sebab dia tidak bunuh di tanah haram. Dia waktu ambil di tanah halal dia bunuh. Sebelum daripada dia bunuh Zaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan tanya, "Apa pandanganmu kalau sekiranya mu berada di kampungmu, di rumahmu bersama dengan keluargamu, tepatmu ni diganti oleh Muhammad?" Tengok. Dia kata, "Apakah pandanganmu sekiranya sekarang ni punca mu sampai kepada tahap ni adalah kerana Muhammad? Kerana mu ikut dia. Jadi kalau sekiranya tukar tempat mu ni Muhammad, mu duduk kampungmu bersama dengan keluargamu, apa pandanganmu?" Apa kata Zaid bin Dathinah? "Aku tidak redha. Aku duduk bersama dengan keluarga aku. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena duri sikit aja, aku sikit pun tidak redha. Aku sikit pun tak suka." Allahu Rabbi usah kata bawa Rasulullah untuk dibunuh, tapi Rasulullah duduk di kampung, kena duri, aku bersama dengan keluarga aku pun aku tidak suka. Tengok tingginya mana sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat para sahabat Rasulullah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Maksudnya, janganlah kamu jadikan seruang Rasulullah di antara kamu seperti seruang sesama kamu. Dia kalau sahabat dulu dilarang, dia panggil Rasulullah sebagaimana panggil sama macam saing-saing kita. Kalau saing-saing kita panggil nama je. Rasulullah dilarang, sahabat panggil nama, tak boleh. Kalau nak panggil Rasulullah, Nabi Allah, tak boleh panggil Muhammad gitu. Kalau kita tengok dalam hadis, kalau orang panggil ya Muhammad tu adalah orang Arab Badui. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan panggil Rasulullah Muhammad sebab Allah Taala larang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan seruang Rasul di antara kamu seperti seruang sesama kamu. Jadi kita kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat ni dah ada sebahagian daripada ulama. Sebahagian daripada ulama, kita masuk bab fiqh sikit. Sebahagian daripada ulama berpandangan sunat menambahkan perkataan Sayyidina di dalam selawat Ibrahimiyah dalam tasyahud. Sekarang ni di antara rukun sembahyang adalah selawat kepada Rasulullah. Sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Selawat yang paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai ke fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita tengok apa yang disebut di dalam hadis, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar selawat, tak ada perkataan Sayyidina. Tak ada perkataan Sayyidina. Sayyidina maksudnya penghulu kami. Hak yang ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan hak yang paling afdal adalah tambah Sayyidina walaupun tak ada disebut dalam hadis. Atas alasan dia, atas alasan untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Okey. Di antara ulama yang berpandangan dengan pandangan tersebut adalah Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam. Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang diberi gelarang sebagai Sultanul Ulama, dia berpandangan lebih afdal kita kata Sayyiduna di dalam selawat Ibrahimiyah dalam tasyahud. Dan diikuti oleh beberapa orang ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Qalyubi. Dan diikuti oleh beberapa orang ulama di dalam mazhab Hanafi, di antaranya Imam Ibn Abidin. Diikuti oleh beberapa orang ulama di dalam mazhab Maliki, di antaranya Imam An-Nafarawi. Maksudnya ada sebahagian daripada ulama berpandangan sunat kita tambah Sayyiduna atas alasan untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni kita nak kabur pandangan sebahagian daripada ulama atas alasan untuk beradab sehingga kata sunat tambah Sayyidina walaupun di dalam hadis tidak ada perkataan Sayyidina. Namun majoriti ulama berpandangan bahawasanya tidak disunatkan. Maksudnya hak lebih afdal kita baca sebagaimana hak yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Cuma kita kena fahamlah sebab dia sebahagian daripada ulama tambah Sayyidina kerana nak beradab. Hamba sendiri sebenarnya tidak menambah perkataan Sayyidina hamba sendiri. Tapi bagi orang hak yang nak kata Sayyidina tidak menjadi masalah kerana di sana ada pandangan ulama hak yang mu'tabar yang mempunyai alasan tersendiri, di antaranya apa hak yang hamba sebut saat ni alasan dia. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maksudnya jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kamu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Biar serah kepada Allah Ta'ala dan Rasul dalam semua apa urusan kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pada awal Islam ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan Rasulullah, cakap ramai-ramai. Maklumlah orang Arab ketika tu bukan orang hak yang berpelajaran. Orang hak yang hidup dengan binatang, hidup dengan unta siang malam. Jadi akhlak pun memang ngasar lah. Jadi dia cakap dengan Rasulullah, walaupun Rasulullah adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cakap macam cakap dengan orang ramai kau ni. Maka Allah Subhanahu wa taala didik, ajar dalam Al-Quranul Karim supaya mu nak cakap dengan Rasulullah, mu jangan cakap macam mu cakap dengan orang ramai-ramai. Mu nak panggil Rasulullah, jangan mu panggil nama sebagaimana mu panggil kawan-kawanmu. Dalam mu nak cakap Rasul, mu jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak yang disebut dalam surah Al-Hujurat. Tengok maksud dia, hei orang beriman, janganlah kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu keraskan suara semasa bercakap dengannya, seperti kerasnya suara sebahagian kamu dengan yang lain, supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya. Kita tidak hidup ataupun kita hidup setelah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni untuk orang hak yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagi orang hak yang hidup selepas daripada Rasulullah ada lagi hak yang masih lagi dia boleh beramal dengan ayat ni. Mana? Ketika mana dia ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat riuh rendah di hadapan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena beradab walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah wafat, tapi kita kena ingat para anbiya, para nabi dihidup di kubur dia. Kalau sekiranya para syuhada dia hidup sebagaimana hak yang Allah Subhanahu wa taala dalam khabar dalam Al-Quranul Karim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mu jangan duk sangka orang hak yang gugur syahid di medan perang, dia tu mati, bahkan mereka itu adalah hidup di sisi Tuhan mereka itu. Mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syuhada hidup di dalam kubur mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi hidup di dalam kubur mereka. Baik, para nabi. Jadi ketika mana Nabi hidup di dalam kubur mereka, maka ketika kita ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita meninggikan suara untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala larang kita tinggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi alhamdulillah kita orang Melayu kita tak ada lah tinggi sangat suara. Dan janganlah kamu keraskan suara semasa bercakap dengannya, seperti kerasnya suara sebahagian kamu dengan yang lain, untuk mengelak amal-amal kamu, supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ini hak yang paling kita bimbang. Baik, apabila orang tu tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan amal-amal dia terhapus pahala tanpa dia sedar. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah, merekalah orang yang telah dibersihkan Allah Ta'ala hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilikmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Tengok, dia ada sebahagian daripada sahabat pada awal Islam,
Dia mari jumpa Rasulullah, dia laung kat luar. Muhammad, Muhammad. Oh, panggil kat luar. Allah Subhanahu Wa Taala larang. Orang hak yang panggil mu di belakang dinding tu, baik, duk tepi panggil tu, orang tu adalah orang hak yang tidak mengerti. Orang hak yang tidak berakal orang lagu tu. Kalaulah mereka bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka itu, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengampun. Walaupun kita buat kesalahan, tapi sebenarnya pintu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka untuk kita. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 2 hingga 5. Dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami, katanya, ini adalah satu kedudukan melebihi tahap cinta. Apabila tidak semua orang yang mencintai seseorang memuliakannya, seperti cinta ayah kepada anak dan tuan kepada hamba tanpa wujud sebarang tindakan memuliakan berbanding situasi sebaliknya. Benda pula nak kaboy. Katanya dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami. Kata Imam Al-Qazwini dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi memberitahu kami, katanya, ini adalah suatu kedudukan melebihi tahap cinta. Apabila tidak semua orang yang mencintai seseorang memuliakannya, seperti cinta ayah kepada anak dan tuan kepada hamba, tanpa wujud sebarang tindakan memuliakan berbanding situasi sebaliknya. Maksudnya, benda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disertakan dengan memuliakan. Kadang-kadang ada juga orang sayang kepada seseorang tapi dia tidaklah memuliakan seseorang dengan perbuatan hak yang ataupun dengan kemuliaan yang cukup tinggi. Kita dituntut kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama kita kena memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabang iman yang ke-16, pegangan teguh seseorang dengan agamanya sehingga dicampur ke dalam api lebih dia sukai berbanding kufur. Allahu Rabbi. Ini di antara cabang iman. Tengok hadisnya. Hadis Anas yang disepakati sahih, muttafaqun alaih. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thumma qala wa an yulqiya fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Maksudnya, sesiapa yang mempunyai 3 perkara dalam dirinya, maka dia akan merasai kemanisan iman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mencampurkan dirinya ke dalam api lebih disukainya berbanding kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada kekufuran tersebut. Sebenarnya hadis ni dia sama dengan hadis yang sebelum daripada ni. Cuma dia buat mari sikit-sikit aja. Dia hadis gini. Hadis Anas bin Malik menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ada 3 perkara ni, maka dia akan merasai kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertamanya, dia kena kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi dikasih kepada orang-orang yang lain. Yang keduanya, dia kalau sekiranya dicampurkan dia di dalam api, hak tu lebih dia kasih berbanding dia kembali kepada kufur. Kalau buat perbandingan, ni campur ke dalam api, hak ni kembali kepada kufur, mana hak yang lebih dia suka? Lebih suka campur dari dalam api berbanding kembali kepada kufur. Allahu Rabbi, tingginya iman ni. Ni tinggi iman seseorang. Dan inilah hak yang diwajibkan kepada setiap orang beriman. Jadi dia mesti kena mempertahankan iman dia sehingga walaupun dia sanggup, walaupun dia terpaksa mengorbankan nyawa dia, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sumayyah, perempuan hak yang mula-mula gugur syahid dalam Islam kerana mempertahankan iman sehingga dia terkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami dia Yasir mati kerana mempertahankan iman. Ada seorang perempuan di zaman dulu, kerana mempertahankan iman dia, sanggup dia terjun ke dalam api. Tengok dalam cerita Ashabul Ukhdud. Baik. Jadi orang yang sampai tahap ni baru dia akan mendapati kemanisan iman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, memeliharakan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tidak menguji kita, tidak menguji iman kita dengan ujian yang kita tidak mampu tanggung, kita tidak mampu pikul. Kita ketika kita dengar hebatnya ujian para sahabat dalam mempertahankan iman, kita kena ingat bukan semua orang yang sanggup sampai kepada tahap tersebut. Sebab itulah kita sentiasa kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga iman kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala tak iman kita, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji iman kita dengan ujian yang kita tidak mampu pikul dan tanggung. Baik. Hadis Anas juga di dalam Sahih Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalain fa'ata qaumahu faqala aslimu fawallahi inna Muhammadan la yu'ti 'ata'a rajulin la yakhafu al-faqah faqala Anas wa in kana ar-rajulu yaji'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa ad-dunya fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabba ilaihi wa a'azza min ad-dunya bima fiha. Oh, ni hebat agak ni. Tengok kata dia, seorang lelaki pernah meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berikannya kambing yang banyak seolah-olah memenuhi kawasan antara dua bukit. Dia orang Arab dulu, dia banyak orang yang mega binatang, mega kambing, mega unta, mega lembu. Jadi ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang meluk Islam bagi jumpa dengan Rasulullah, minta daripada Rasulullah barang lah. Rasulullah bagi kambing, bukan seekor, bukan 2 ekor, bukan sekawang, penuh di antara lereng, di antara dua bukit. Tak tahu berapa ratus ekor bagi kepada sahabat tersebut. Tak tahu bagi berapa ratus ekor. Katakanlah tak dalam 500 ekor. Cuba kira kambing berapa ratus ekor lah ni. Kalau hak cukup umur 7-800 ekor kali 7-800 kali 500 ekor. Banyak mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi? Berapa ratus ribu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Gembira dia, siapa hok nak bagi sampai tahap tu? Rasulullah dia balik kampung dia, bawa kambing balik kampung dia. Orang kampung kata ambil mana? Nu Muhammad Mugiah jumpa dia, minta orang dia. Dia orang bagi, dia bagi ke orang, dia macam orang tak takut sikit pun sesak. Kita nak bagi ke orang banyak-banyak, tengok juga barang kita, dan bukan kita tak ada benda, ada leh. Tapi dia kampung dia, dia bagi kepada orang lain, dia sikit pun tak takut faqah. Benda apa? Tak takut sikit pun. Jadi orang kampung dia pakat pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakat beriman kepada Rasul, pakat masuk Islam. Tapi sebenarnya pada awal bukan nak masuk Islam nak barang tu asal. Pada awal bukan nak masuk Islam sangat, nak barang. Tapi kata dalam hadis ni, apabila dia masuk Islam, dia tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi dia masuk Islam kerana nak barang, petang dak. Hak yang paling dia kasih adalah agama dia. Ni maksud daripada hadis ni. Kata Anas bin Malik, seorang lelaki pernah meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berikannya kambing yang banyak seolah-olah memenuhi kawasan antara dua bukit. Lembah di antara bukit penuh kambing. Dia pun datang kepada kaumnya dan berkata, masuklah Islam. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad memberi sesuatu kepada seorang tanpa risau jatuh miskin. Anas berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menginginkan sesuatu melainkan dunia. Dia mari masuk Islam nak barang je benarnya. Namun tidak lama kemudian agamanya lebih dia cintai dan memuliakan berbanding dunia dan segala isinya. Baik. Tu fama yumsi ni maksudnya fama yumsi dak sampai waktu petang. Dia mari pagi, dak sampai waktu petang. Tiba-tiba tukar dak sekarang. Hak nak ke dunia, tukar agama dia, hak yang paling dia kasih berbanding dengan dunia dan apa hak yang ada di dalam dunia. Inilah hasil daripada tarbiyah, didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasa untuk malam ni situ dulu. Insya-Allah kita sambung balik cabang iman yang ke-17, iaitu menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين.
Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.